Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah, kefahaman umat Islam di negara ini mengenai konsep taat dalam kehidupan telah menampakkan sedikit kesan berupa nikmat keamanan, kemakmuran dan keselamatan. Titah baginda, ini termasuk keadaan luar biasa apabila negara seolah-olah sudah benar-benar bebas dari penularan wabak coronavirus ketika orang di luar sana masih terus bergelut menanganinya. Kebawah Dulia Maha Mulia menggariskan demikian dalam titah bersempena dengan sambutan Isra dan Mi'raj peringkat negara bagi tahun 1442 Hijrah 2021 Masihi yang disiarkan ke seluruh negara. Dalam titah, baginda mengajak kita untuk merenung bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak memisahkan dua rukun Islam, iaitu sembahyang dan zakat. Ini kerana tegas baginda, sembahyang adalah bukti berlakunya hubungan hamba dengan Tuhannya dan zakat pula menjadi lambang adanya ikatan tanggungjawab sesama insan. Di sini bolehlah dirumus bahawa perintah mendirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat itu mengandungi rahsia kebaikan untuk semua, iaitu dengan sembahyang kita memperkubu diri dari segala keburukan dunia, manakala membayar zakat pula berarti mensucikan harta dengan cara menunaikan hak para penerima zakat. Adapun harta yang ada pada kita bukanlah 100% milik kita, melainkan ada bahagian yang menjadi hak kepada asnaf zakat menerimanya. Jika kita mendalami sungguh-sungguh akan hikmah atau rahsia dua rukun ini, sudah tentu kita akan lebih terikat untuk melaksanakannya. Kerana dengan berbuat demikian itu, untung laba di dunia dan di akhirat akan sama-sama diperoleh. Kebawah Dulia Maha Mulia bertitah, keuntungan di dunia bagi orang sembahyang ialah akan beroleh ketenangan dan keselamatan, sementara bagi pengeluar zakat dijanjikan pertambahan harta, bukannya kurang. Manakala keuntungan di akhirat pula akan diganjar oleh Allah dengan syurganya. Justru baginda menggariskan syarat umum bagi memperoleh syurga itu ialah dengan melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, antaranya dengan mendirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat di samping tidak mengabaikan segala amal taat yang lain-lain. Orang-orang yang berada di dalam lingkungan ini, titah baginda, akan menerima janji Allah. Pada hemat beta, umat Islam di negara ini sudah pun memahami dengan baik konsep taat itu dan sedang menjalaninya dalam kehidupan. Kerana itu, Allah Subhanahu Wa Taala telah menampakkan sedikit kesan daripada ketaatan itu, iaitu berupa nikmat keamanan, kemakmuran dan keselamatan, termasuk keadaan luar biasa di mana negara kita seolah-olah sudah benar-benar bebas dari penularan wabak coronavirus. Sedang di luar sana orang masih terus bergelut menanganinya. Apakah ini tidak mungkin satu bentuk pemeliharaan Allah terhadap kita? Kerana kita telah memenuhi persyaratan taat yang dikehendakinya, yang antara lain berupa sembahyang, mengeluarkan zakat, berpuasa, membaca Al-Quran, berzikir dan berdoa tanpa ada penghujungnya. Allahumma, mohon supaya dikekalkan keberkatan ini. Amin.
Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan harapan negara untuk melihat generasi belia berupaya menjadi pemimpin masyarakat dan perintis kepada kemajuan negara semakin besar dengan bertambah matangnya program khidmat bakti negara PKBN. Tegas Baginda penglibatan alumni PKBN sebagai sukarelawan bagi sama-sama membantu menangani wabak coronavirus tidak syak lagi menjadi penanda aras bahawa generasi belia sudah bersedia memikul tanggungjawab yang besar. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah demikian pada upacara perbarisan tamat latihan program Hikmat Bakti Negara PKBN pengambilan ke-10 yang diadakan pagi tadi di kem latihan PKBN Batu Apoi, Tempurung. Pada hemat Baginda, kecekalan para pelatih mengikuti latihan selama 3 bulan dengan penuh semangat dan sabar menjadi contoh model insan berkualiti yang benar-benar membawa imej yang baik selaku bangsa dan negara merdeka. Kita melihat inilah contoh model insan yang berkualiti. Mereka gigih dan berani tampil untuk berbakti. Mereka benar-benar membawa imej yang baik selaku bangsa dan negara merdeka yang tidak mahu duduk diam tanpa berkhidmat. Syabas para belia. Inilah antara ciri signifikan negara merdeka yang mampu melahirkan generasi pelapis yang boleh diharap. Dan inilah juga matlamat yang mahu kita capai dari program khidmat bakti negara, supaya para belia memahami erti sebenar bernegara dan berbangsa. Manakala para belia memahami ini, maka itulah ketikanya mereka layak dinobat sebagai wira. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya bertitah, sebagai bukti awal belia layak dinobat sebagai wira ialah apabila lebih 200 orang alumni PKBN tampil menjadi sukarelawan bagi sama-sama membantu menangani wabak coronavirus. Ini tidak syak lagi merupakan penanda aras bahawa generasi belia kita sudah pun bersedia untuk memikul tanggungjawab yang besar. Dengan PKBN bertambah matang, maka harapan negara juga semakin besar untuk melihat generasi belia kita berupaya untuk menjadi pemimpin masyarakat serta sekaligus menjadi perintis kepada kemajuan negara. Dalam pada itu, sebagai prasyarat untuk menjadi pemimpin yang baik lagi hebat, maka para belia tidak boleh tidak mesti memiliki kepribadian dan jati diri yang teguh. Pada upacara perbarisan tamat latihan program khidmat bakti negara PKBN pengambilan ke-10, 6 pelatih menerima anugerah terbaik setiap jurusan. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menyempurnakan pengurniaan anugerah-anugerah tersebut. Upacara berlangsung di Padang Kawat Kem Latihan PKBN Batu Apoi, Tempurung. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Sri Haji Aminuddin Ehsan, Pimpinan Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Sri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, Datuk Paduka Sri Haji Muhammad Irwan bin Haji Hambali, Pesuruhjaya Pasukan Polis Diraja Brunei, Major Jeneral Udara Datuk Sri Pahlawan Haji Hamzah bin Haji Sahad, Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Pentadbiran Kewangan dan Estet Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Major Bersara Haji Muhammad bin Dollah, Pemangku Pengarah Bahagian Khidmat Bakti Negara.
Sejurus keberangkatan ke bawah Dulia Maha Mulia berkenan menerima hormat diraja dan memeriksa perbarisan kehormatan. Program yang berlangsung selama 100 hari itu melibatkan 247 orang pelatih iaitu 172 orang pelatih lelaki dan 75 orang pelatih perempuan. Dengan upacara perbarisan tamat latihan ini, PKBN telah melahirkan 3,177 alumni PKBN. Bagi perbarisan, berjalan lalu dalam masa perlahan dan cepat. Ampun, beribu-ribu ampun. Penubuhan PKBN bermatlamat bagi melahirkan generasi belia yang cemerlang dan bertanggungjawab, berdisiplin, berkeyakinan, bersemangat sukarelawan ke arah membangun sebuah masyarakat belia yang menyumbang kepada pembangunan sosioekonomi negara dan memperkukuhkan ketahanan nasional. Para pelatih PKBN menjalani latihan pembentukan jati diri melalui beberapa proses pendidikan, pendedahan dan latihan disiplin juga fizikal berpandukan dan berteraskan konsep Melayu Islam Beraja. Ke bawah Dulia Maha Mulia kemudian berkenan mengurniakan anugerah pelatih terbaik kepada 6 penerima. Anugerah pelatih lelaki terbaik kawat diberikan kepada Muhammad Hamizan bin Zulkhairi. Manakala anugerah pelatih perempuan terbaik kawat diberikan kepada Nurin Alyawidian Nakirah binti Saiful Bahrin. Muhammad Hakif bin Muhammad menerima anugerah latihan jasmani lelaki terbaik, manakala Khairun Nisa binti Syafi menerima anugerah latihan jasmani perempuan terbaik. Anugerah pelatih lelaki terbaik keseluruhan dan pelatih perempuan terbaik keseluruhan dianugerahkan masing-masing kepada Muhammad Nuridwan alias Raizwan bin Radimas dan Dayangku Ardini Hazikah binti Pengiran Haji Muhammad Ali. Laungan 3 kali daulat ke bawah Duli Tuan Patik menunjukkan ketaatsetiaan kepada Raja serta semangat para pelatih dalam bersedia memberikan khidmat dan sumbangan kepada pembangunan sosioekonomi negara. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik! Daulat ke bawah Duli Tuan Patik! Daulat ke bawah Duli Tuan Patik! اللهم احفظه في نفسه وارحم والديه واحفظ أهله وأولاده وأحفاده. Doa selamat dibacakan oleh Awang Muhammad Khairul Azmi bin Awang Haji Munir, Pegawai Ugama PKBN. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين 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 يا رب العالمين. Dari Padang Kawat ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke Blok 1 kem latihan program Hikmat Bakti Negara PKBN bagi menyaksikan pameran sukarelawan belia dan alumni PKBN. Di ruang legar, ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menyaksikan pameran yang memaparkan penglibatan sukarelawan belia dan alumni PKBN dalam sama-sama membantu kerajaan
menangani COVID-19. Usaha membendung COVID-19 tidak hanya terletak ke atas bahu barisan hadapan atau frontliners semata-mata. Bahkan para sukarelawan belia dan alumni PKBN juga sama-sama mengembling tenaga membantu melalui khidmat masyarakat. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia setentunya menyuntik semangat para pelatih PKBN untuk terus memainkan peranan sebagai belia yang berdikari, berdisiplin, berwawasan, berhemah, bertakwa dan syumul. PKBN bukan sahaja menjadikan para pelatih kuat dari segi jasmani, malah yang lebih utama dapat mengukuhkan dan memantapkan lagi aspek kerohanian, keimanan dan ketakwaan mereka. Bilang bangsa sama bernegaraan berkira. Dari kem latihan program khidmat bakti negara ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat melawat ke beberapa tempat di Pekan Bangar, daerah Temburong. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia mula-mula berkenan berangkat melawat Sekolah Menengah Sultan Hassan. Tapak bangunan sekolah baru tersebut terletak di Kampung Batu Apoi dan dijangka akan mula beroperasi pada bulan Januari 2023. Kerja ni mana? Harinya. Dari mana? Belajar dari tahun 8, tahun 9. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Juga menjadi perhatian baginda ialah Kompleks Bumi Putra Pekan Bangar. Dibina pada 1 Ogos 2007, kompleks ini menyediakan 35 pintu bagi pengusaha-pengusaha di daerah Temburong.
Assalamualaikum. Menjaga tadi. Kerja. Everything? Mana tinggal sini? Kampus dulu. Di Jabatan Kerja Raya. Tim polis. Dari Kompleks Bumi Putra ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan berangkat melawat Kompleks Radio Televisyen Brunei Cawangan Temburong. RTB Cawangan Daerah Temburong menempatkan unit berita, rampai pagi dan radio. Telah pun tampil menjadi sukarelawan belia bagi sama-sama Oh, ini sudah diorang raise higher, but we cannot expect macam another flood. Yeah, another flood then will spoil everything. So, every time kami membuat live, saat ini kami membuatkan ini ada bunyi di dalam. One hour and 40 minutes, and then kami sambung radio ke Saus. Preparing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baginda meneruskan keberangkatan dengan melawat tamu aneka Temburong. Tamu ini menempatkan pengusaha mikro dan kecil dalam usaha mengembang majukan sosioekonomi dan meningkatkan masyarakat yang berpenglibatan dan bersepadu. Bermula 1 Januari tahun ini, tamu ini di bawah kawalan Darussalam Enterprise DARE. Dari mana? Dagang. Aku dari Kongres. Kalau dapat dapat. Ya, because it's a bit way. Kalau musim hujan. Hujan. Lagi untuk menambahkan lagi untuk orang berniaga. Kan bisa ada bari apa ni? Dapat makan. Dapat duit. Which is making dinner. Yes. So we thinking of doing it slowly. Yeah. And then orang berdagang tu sebenarnya. Apa balik? Masalah bawa pun biasanya. Laku juga. Setelah jembatan Bobo Kadro, alhamdulillah penuh orang Temburong. Kalau ujung minggu, Ujung minggu. Sampai selesai perpindahan. Kampung mana? Kampung Ini kampung Rotai, ada Selangan sama Rotai. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia mengakhiri keberangkatan dengan berangkat meninjau dermaga pelabuhan, jeti penumpang dan perahu Pekan Bangar Temburong. Dirasmikan pada 7 Januari 2010, dermaga tersebut memberikan perkhidmatan bagi kapal-kapal yang merapat di dermaga Pekan Bangar dan memantau perjalanan dan operasi pengangkutan kapal-kapal membawa batu dan pasir dari kuari ke tapak-tapak pemprosesan batu yang melalui Sungai Temburong. asalnya Marine Port Authority. Anda MCIC.
pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dan merujuk kepada siaran media Jabatan Perdana Menteri bertarikh 24 Februari 2021. Jabatan Perdana Menteri memaklumkan mengenai perkara berikut. Penangguhan kebenaran kemasukan warga negara asing daripada Malaysia termasuk perjalanan transit melalui pos-pos kawalan darat dan laut dengan melintasi negara Brunei Darussalam adalah dilanjutkan selama 14 hari lagi sehingga 24 Mac 2021. Sementara itu, transit melalui negara Brunei Darussalam hanya boleh dipertimbangkan bagi kenderaan-kenderaan yang mempunyai penyata kebenaran transit yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam dengan jaminan atau sokongan daripada pihak berkuasa Malaysia yang berkenaan dengan dikenakan syarat dan prosedur kemasukan yang sedia ada bagi tujuan berikut, iaitu atas urusan rasmi kerajaan, persekolahan, perkhidmatan kecemasan seperti ambulans, polis dan tentera, dan transport operators berdaftar di Malaysia dengan permit lintas batas yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam bagi penghantaran bekalan import yang esensial ke negara Brunei Darussalam dan Malaysia. Penangguhan sementara kebenaran bagi pengambilan dan penghantaran barangan milik individu di lokasi-lokasi khusus di perkarangan sempadan checkpoints yang dibuat oleh runners berdaftar di negara Brunei Darussalam juga adalah dilanjutkan selama 14 hari sehingga 24 Mac 2021. Penangguhan sementara kebenaran bagi keluar dan masuk negeri secara ulang-alik commuters melalui pos-pos kawalan darat maupun laut bagi tujuan pekerjaan adalah juga dilanjutkan selama 14 hari sehingga 24 Mac 2021. Syarat-syarat bagi pertimbangan keluar masuk yang dinyatakan di atas adalah tertakluk kepada penelitian jawatankuasa pandu hal ehwal rentas sempadan dari semasa ke semasa. Bagi sebarang maklumat lanjut dan terperinci, bolehlah menghubungi Trouble Hotline di talian 120 semasa waktu bekerja. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, berkenan menerima menghadap ketua-ketua perwakilan negara Brunei Darussalam yang baru dilantik dan ketua-ketua perwakilan asing ke negara Brunei Darussalam yang baharu secara berasingan. Majlis-majlis menghadap tersebut berlangsung pagi tadi di Qasar Al-Mizan. Duli Yang Teramat Mulia mula-mula berkenan menerima menghadap Tuan Yang Terutama Datuk Paduka Haji Awang Alaihuddin bin Pihin Orang Kaya di Gadong Seri Lela, Datuk Seri Utama Haji Awang Muhammad Taha, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Republik India, dan Tuan Yang Terutama Awang Haji Adnan bin Haji Muhammad Jaafar, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Belgium. Ketua-ketua perwakilan negara yang baru dilantik telah menerima surat-surat watika pelantikan daripada ke bawah Duli Yang Maha Mulia pada 8 Mac 2021. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya berkenan menerima menghadap ketua-ketua perwakilan asing yang baharu ke negara Brunei Darussalam secara berasingan. Duli Yang Teramat Mulia mula-mula berkenan menerima menghadap Puan Yang Terutama Nahida Rahman Shumona, Pesuruhjaya Tinggi Republik Rakyat Bangladesh. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya berkenan menerima menghadap Tuan Yang Terutama Heng Ai Kyo, Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura. Ketua-ketua perwakilan asing yang baharu ke negara Brunei Darussalam tersebut telah menyembahkan surat-surat tauliah pelantikan ke hadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia pada 8 Mac 2021.
Perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Satu kes baru dicatatkan hari ini menjadikan jumlah keseluruhan kes meningkat kepada 192 orang. Dalam siaran akhbar, Kementerian Kesihatan maklumkan kes 192 ialah seorang lelaki berumur 41 tahun yang tiba ke negara ini dari India melalui Malaysia pada 5 Mac 2021. Pengesanan kontak bagi kes ini telah mengenalpasti 8 kontak terdekat dengan ujian awal menunjukkan kesemuanya adalah negatif. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei lalu, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 51 kes. 707 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatri. 14,406 orang menamatkan pengasingan diri mandatri sejak Mac 2020. Sementara itu, 743 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan dalam tempoh 24 jam, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 108,546 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Sementara itu, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan maklumkan mengenai perubahan pengurangan langkah-langkah penjarakan sosial tahap 5 norma baharu. Pengurangan langkah melibatkan acara-acara sukan dalam dewan dan luar dewan, pusat penjagaan kanak-kanak, pusat-pusat orang kelainan upaya, muzium-muzium, galeri-galeri pameran dan perpustakaan dan pusat kegiatan warga emas yang bermula Isnin lalu. Penganjur pertandingan atau kejohanan sukan adalah dibenarkan dengan mematuhi garis panduan kesediaan operasi tahap 5 iaitu kebiasaan baharu bagi semua acara sukan dalam dewan dan luar dewan. Bagi pusat-pusat penjagaan kanak-kanak, aktiviti dalaman dan luaran berjalan seperti biasa dengan mematuhi garis panduan kesediaan operasi tahap 5 iaitu kebiasaan baharu bagi pusat penjagaan kanak-kanak. Bagi pusat-pusat kegiatan warga emas, aktiviti dalaman dan luaran berjalan seperti biasa dengan mematuhi garis panduan kesediaan operasi tahap 5 iaitu kebiasaan baharu bagi pusat kegiatan warga emas. Sementara bagi pusat-pusat orang kelainan upaya, aktiviti dalaman dan luaran juga berjalan seperti biasa. Operasi pusat-pusat orang kelainan upaya hendaklah mengikut garis panduan operasi tahap 5 kebiasaan baharu. Bagi muzium-muzium, galeri-galeri pameran dan perpustakaan beroperasi seperti kapasiti biasa, petugas digalakkan memakai sungkup muka, membersihkan kelengkapan dan ruang sebelum penggunaan dan memastikan premis mempunyai aliran udara yang baik. Maklumat lanjut boleh diperoleh melalui laman sesawang www.kkbs.gov.pn.
Majlis sambutan Isra dan Mi'raj peringkat negara akan diadakan esok 11 Mac di Jamiah Sri Hasanal Bolkiah, Kampung Kiarong. Bagi memastikan kesempurnaan dan kelancaran majlis itu nanti, sesi raptai penuh diadakan pagi tadi. Hadir menyaksikan raptai yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia, Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Uthman, Menteri Hal Ehwal Agama, selaku pengerusi jawatan kuasa tertinggi sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam tahun 1442 Hijrah. Tema sambutan Sembahyang Teras Kecemerlangan Umat. Juga hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Alhamdulillah, antara atur cara utama majlis pada kali ini iaitu ucapan alu-aluan daripada Yang Berhormat Pengurusi Ahli Jawatan Kuasa Tertinggi Majlis Sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam peringkat negara, dan seterusnya diikuti dengan bacaan qiraatul Quran secara interaktif dan diikuti seterusnya dengan ceramah khas yang akan mengupas mengenai dengan tema Majlis Sambutan Isra dan Mi'raj peringkat negara pada tahun ini, insya-Allah. Disarankan kepada para jemputan dan orang ramai yang akan menghadiri ke majlis pada kali ini supaya akan mengikuti garis panduan mengenai dengan dan garis panduan piawaian standard mengenai dengan penularan wabak COVID-19. Pameran fotografi bertajuk Brunei Darussalam From the Eyes of Foreign Diplomats and Their Families dianjurkan oleh Diplomatic Corps adalah signifikan dan istimewa disebabkan ia merupakan pameran yang julung kali seumpamanya dianjurkan oleh kalangan diplomatik di negara Brunei Darussalam. Kisah yang terdapat di dalamnya sentiasa menarik dan memberikan gambaran baharu mengenainya. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Erwan bin Pihin Datuk Pekermajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua, menyatakan perkara tersebut semasa majlis makan malam penghargaan bagi para penganjur dan peserta pameran fotografi Diplomatic Corps semalam. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua, dan Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan, Pimpinan Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Majlis makan malam penghargaan dianjurkan oleh Kedutaan Kesultanan Oman di negara ini bagi menghargai sumbangan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, Bank Islam Brunei Darussalam BIBD dan 19 misi diplomatik yang menyertai pameran fotografi berkenaan pada Disember lalu. Para sukarelawan dan warga belia yang aktif diadaptasikan menjadi sebuah kelab gabungan yang dinamakan Kelab Komuniti Belia akan menjadi ikon atau contoh kepada belia-belia lain. Justru pusat belia dijadikan sebagai destinasi pilihan untuk mengasah kekurangan yang ada pada diri sendiri atau berkongsi kemahiran diri kepada rakan sebaya yang mempunyai pelbagai minat dan aliran, antaranya keusahawanan, keagamaan, riadah dan pendidikan. Pemangku Pengarah Jabatan Belia dan Sukan mengongsikan harapan tersebut semasa majlis penghargaan Exco 2017 hingga 2020 Kelab Komuniti Belia Transformasi KKBT semalam. Dayang Mariam binti Ulad juga berkata melalui penyatuan belia-belia dalam satu kumpulan yang diadakan akan dapat menggabungkan peringkat umur serta latar belakang pendidikan yang berbeza, dan natijah positif adalah berlakunya satu interaksi ke arah pencambahan minda. Para ahli KKBT juga diingatkan untuk terus bergiat aktif menyumbang dan meningkatkan pembangunan belia di negara ini selaras dengan intipati dasar belia negara dan strategi 2035. 50 orang ahli KKBT menerima sijil penghargaan mereka dan 26 orang lagi menerima sijil penyertaan di bengkel pengurusan KKBT. KKBT Pusat Belia Bandar Sri Begawan ditubuhkan pada 27 Ogos 2017 mengambil sukut memperingati tarikh peletakan batu asas pembinaan bangunan Pusat Belia BSB yang ke-48 tahun.
Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa melalui Pusat Kepimpinan dan Pembelajaran Sepanjang Hayat telah mengadakan bengkel bacaan tahlil dan doa tahlil. Bengkel tersebut antara lain bertujuan bagi memberi bimbingan dalam memperbaiki dan memperelokkan bacaan tahlil serta doanya. Bengkel disertai oleh 22 peserta yang terdiri daripada pegawai-pegawai dan kaki tangan kerajaan serta bukan kerajaan, pelajar sekolah menengah, para belia serta orang-orang persendirian. Bengkel yang dijalankan selama 2 hari iaitu Sabtu lalu dan hari ini disampaikan oleh Awang Khairul Nazif bin Haji Awang Damit, penolong pensyarah Fakulti Usuluddin. Bengkel diharap dapat melahirkan lebih ramai masyarakat yang mampu membaca bacaan tahlil dengan fasih dan lancar. Jabatan Hal Ehwal Masjid melalui bahagian Hal Ehwal Muslimah mengadakan taklimat tata cara berkebun yang disasarkan kepada para Muslimah Masjid Daerah Tutong. Taklimat kali kedua itu dikendalikan dengan kerjasama Ahli Jurukuasa Takbir Masjid Kampung Sinaud, Daerah Tutong. 90 orang Muslimah dari masjid-masjid Daerah Tutong menghadirinya. Program seumpamanya dihasrat dapat memberi manfaat dan menambah ilmu pengetahuan para muslimah dalam berkebun dan bercucuk tanam dan secara tidak langsung menjadikan kegiatan bertani sebagai salah satu aktiviti yang sihat dan menjana pendapatan. Taklimat disampaikan oleh Awang Ihman bin Haji Abu, pemangku pegawai tugas-tugas khas kanan Jabatan Pertanian dan Agri Makanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Royal Brunei Culinary RBC dan Darussalam Enterprise DARE telah mengadakan dialog bersama para pengusaha tempatan. Sesi dialog diadakan di kawasan perindustrian Lambak Kanan Barat. 10 pengusaha tempatan di bawah program peningkatan DARE menghadiri sesi dialog yang bertujuan bagi meningkatkan potensi kerjasama dengan RBC sekaligus mengetuai perusahaan mikro, kecil dan sederhana MSME tempatan dalam industri makanan dan minuman. Sesi dialog antaranya memberi gambaran mengenai perkhidmatan-perkhidmatan yang ditawarkan oleh RBC kepada perniagaan. Sesi dimulakan dengan ucapan alu-aluan oleh pengurus am RBC diikuti dengan sesi lawatan ke Central Kitchen RBC. 10 warga negara asing ditahan dalam operasi langis yang dijalankan oleh bahagian penguasa undang-undang, Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan Bandar Seri Begawan di beberapa buah lokasi di daerah Brunei dan Muara. Dalam operasi yang tertumpu di Kampung Batu Ampar, Jalan Limau Manis, Jalan Kianggih dan Jalan Batu Bersurat Gadong itu, semua individu yang ditahan gagal menunjukkan dokumen yang sah. Semua individu yang ditahan dibawa ke Ibu Pejabat Bahagian Penguatkuasa Undang-Undang Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan Bandar Seri Begawan untuk disiasat di bawah Akta dan Peraturan Imigresen Penggal 17 dan tindakan selanjutnya. Seorang lelaki tempatan keluar rumah dan sehubungan itu pasukan polis Diraja Brunei meminta kerjasama dan bantuan orang ramai untuk mengesan Ismadi Muzakkar bin Haji Moksin. Sebarang maklumat mengenainya hubungi Balai Polis Berakas Daerah Polis Brunei dan Muara melalui telefon 233-0413 dan talian kecemasan Polis 993 atau Balai Polis yang berdekatan.